Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kita bertemu lagi dalam saluran IMR TV yang mana anda boleh menonton kami di www.imrnetwork.my. Dan pada hari ini, alhamdulillah, bersama-sama saya di studio ada dua orang panel yang mana kita akan membincangkan suatu isu yang cukup hangat diperkatakan dan masih lagi diperkatakan sehingga hari ini, yang mana pada hari ini kita akan membincangkan soal penyelewengan akidah dan cabarannya kepada umat masa kini khususnya. Dan di sebelah kiri saya di studio, di sebelah kiri saya tak lain tak bukan yang berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali selaku Presiden Jalur 3 Jati dan mantan Exco Kerajaan Negeri Selangor suatu ketika dahulu. Dan di hujung sana adalah Ustaz Rusdi Long, yang mana Ustaz Rusdi Long merupakan seorang aktivis yang giat ke sana sini menjelajah ke seluruh pelosok negeri Selangor khususnya untuk menyampaikan penerangan-penerangan tertentu kepada rakyat-rakyat di negeri Selangor. Sebelum ini kita dah digemparkan dengan isu penyelewengan akidah di kalangan masyarakat Islam khususnya di Malaysia dengan pelbagai insiden-insiden yang berlaku. Dan pada Ogos 2011 yang lalu kita digemparkan, pada bulan Ramadan kita digemparkan dengan isu di Damansara Utama Methodist Church, yang mana ketika itu JAIS telah melakukan sebuah serbuan ke gereja itu kerana mendapat maklumat bahawa berlakunya isu penyelewengan akidah yang dilakukan di gereja tersebut. Jadi untuk yang pertamanya, saya nak pergi kepada Ustaz Rusdi Long. Mungkin Ustaz boleh terangkan kepada penonton tentang akidah itu sendiri, definisi akidah dan kepentingan akidah kepada umat Islam khususnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi ruang untuk kita membicarakan satu tajuk yang menjadi penentu kepada kesinambungan kehidupan umat Islam, yakni bukan hanya berakhir dengan kehidupan di dunia, tapi akan menentukan kesejahteraan, kejayaan kehidupan kita di akhirat. Akidah Islamiyah, akidah Islam ini merujuk kepada satu bentuk kepercayaan, keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, kita diperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya apabila kita berkatakan tentang akidah Islam, satu bentuk keyakinan, kepercayaan yang membezakan tidak ada Allah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah-ilah yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain yang layak disembah oleh manusia selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks akidah Islam ini ialah membawa satu bentuk keyakinan di kalangan umat Islam bahawasanya satu-satunya Allah yang menjadi kepercayaan pegangan bagi orang Islam, seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lazimnya dihafal oleh semua orang Islam. Suratul Ikhlas. Ya, saya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Allah yang Esa, Allah yang satu. Maknanya dia menolak segala bentuk kepercayaan kepada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang akidah ini akidah yang terpesong, tersasar, seleweng daripada akidah Islam, di mana datangnya dalam bentuk Tuhan yang pelbagai bentuk. Tuhan yang dengan berbilang-bilang jumlahnya, Tuhan yang berupa paras, Tuhan yang digambarkan dapat dilihat dan sebagainya. Maka Islam menolak satu bentuk keyakinan seperti itu, hanya meletakkan satu bentuk kepercayaan, satu bentuk keyakinan bahawasanya agama yang diraih oleh Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam, dan kepercayaan yang bertentangan dengan Islam ini dinamakan sebagai syirik. Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha.
Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik ini dan memberi keampunan selain daripada dosa-dosa yang selain daripada dosa syirik ini. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang syirik ini maka dia sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Maka kita kembalikan satu bentuk keyakinan bahawasanya soal akidah ini soal dasar yang akan menentukan kepercayaan iman manusia. Islam ini hanya terletak kepada keyakinan kepada kekuasaan, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mungkin dalam konteks perbincangan kita mengenai isu penyelewengan akidah, mungkin Ustaz boleh gambarkan secara kasar sejauh mana isu penyelewengan akidah ini berlaku di Malaysia. Dalam konteks negara kita ini, kita tidak dapat menafikan tentang sejarah. Sejarah yang menjadi pembuktian bahawasanya kewujudan kepelbagaian agama di Malaysia ini berpunca di antaranya ialah melalui proses dakwah yang dilaksanakan oleh golongan-golongan mubaligh. Maka sebab itu kita dapati wujudnya monumen-monumen Formosa di Melaka, wujudnya stadius peninggalan Belanda, tanda-tanda mercu tanda kepada kewujudan agama-agama ini yang akhirnya membawa kepada satu bentuk penyebaran agama dalam konteks negara kita ini. Bukan perkara baru, dan perkara ini merupakan perkara yang telah lama wujud di seluruh dunia. Sebab itu kedatangan para penjajah dulu di antara misinya ialah untuk menyampaikan dakwah agama mereka. Dan dalam konteks negara kita ini, Tuan Pengerusi, apabila kita memperkatakan tentang kewujudan, kemasukan ajaran-ajaran agama lain yang mempengaruhi umat Islam, maka umat Islam tidak boleh menafikan bahawasanya umat Islam di Malaysia ini terdedah dengan ancaman penyelewengan akidah ini. Baik, terima kasih Ustaz. Saya nak pergi kepada yang berbahagia, Datuk. Isu penyelewengan akidah ini, sebagaimana yang saya terangkan tadi, isu yang kita digemparkan pada Ogos 2011 tahun lalu, isu Damansara Utama Methodist Church itu. Mungkin Datuk boleh terangkan dengan lebih detail. Setahu saya pada ketika itu Datuk memegang Exco Agama di Selangor. Okey, terima kasih para penonton yang hormati sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Saya ingin memulakan dengan apa yang disebutkan oleh Ustaz Rusdi sebentar tadi. Pertama sekali tentang kepentingan. Maknanya soal akidah ini sangat-sangat penting. Lebih penting sebenarnya dari segala benda yang paling penting. Saya tak tahulah benda yang paling penting. Manusia makan penting, minum penting, isteri penting, anak penting. Semuanya penting. Duit penting, belajar penting. Tetapi yang paling penting ialah akidah. Tanpa akidah bukan manusia dia sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soalannya sekarang ni ialah soalan bagaimana ancaman yang sedang dan sedang berlaku dalam negara kita. Dalam konteks sekarang kita bincangkan di Selangor ini, ancaman akidah itu. Dan saya ingin menggambarkan sebagaimana Ustaz menyebutkan tadi, ancaman akidah sangat-sangat kritikal. Saya gunakan perkataan kritikal, Tuan Musi. Sangat-sangat kritikal. Maknanya mana-mana rumah boleh masuk ancaman. Mana-mana masyarakat boleh masuk ancaman. Mana-mana kampung boleh masuk ancaman. Mana-mana mukim boleh masuk ancaman. Dan mana-mana orang sampai profesor di mana pun kemungkinan kuman-kuman virus-virus ancaman itu boleh mengalir ke hati, ke sanubari mana-mana manusia. Saya nak pergi kepada yang di UMC tadi. Inilah gambarannya. Bila kita tengok penularan, saya menggunakan perkataan penularan Ustaz ya, penularan tentang gerakan memesongkan akidah ini berleluasa sejak beratus tahun, berpuluh tahun yang lalu dengan tinggalan-tinggalan yang disebutkan oleh Ustaz Rusdi tadi, kita boleh dapati di mana-mana di Malaysia ini. Saya merasakan bahawa DUMC, peristiwa DUMC itu adalah merupakan salah satu event. Salah satu acara yang menggambarkan kepada rakyat di Malaysia ini bahawa wujud sebenarnya kalau ada orang-orang yang mempersoalkan, ada yang mengatakan tak ada ancaman, ada yang mengatakan ancaman itu masih kecil, ada yang mengatakan ancaman itu masih boleh ditangani, ada yang mengatakan ancaman itu tidak perlu kita terlalu overreact dan sebagainya, diada-adakan. Saya merasakan itu sudah menjadi satu contoh, satu bukti
yang kita tidak boleh sama sekali menganggap sepi tentang ancaman-ancaman akidah ini. Okey, di UMC ni masa itu saya menjadi exco Kerajaan Negeri Selangor yang sebagaimana pengurusi menyebutkan tadi, exco Hal Ehwal Islam di Selangor. Maknanya saya bertanggungjawab penuh sebagai orang yang diamanahkan untuk memegang portfolio agama, sama ada ancaman akidah, sama ada sekolah agama, segala masjid, surau, ilmu-ilmu yang nak disampaikan yang juga merupakan pada masa yang sama ialah mekanisme pertahanan untuk mempertahankan di perancaman akidah ini. Jadi tentang di UMC ini, yang pertama pengurusi, dia telah berlaku. Yang kedua, dia berlaku pada 3 hari bulan Ogos bersama dengan 3 Ramadan. 3 Ramadan. Dalam bulan Ramadan, orang Islam dijemput berbuka puasa dalam setting gereja. Orang Islam macam pengurusi, macam saya, macam ustaz, mungkin dia tak pakai kopiah macam ustaz lah agaknya. Jadi dijemput untuk berbuka puasa. Dan waktu berbuka puasa itu tidak disediakan kemudahan-kemudahan untuk berbuka puasa. Saya diberitahu tidak ada tempat sembahyang, ditanyakan kiblat tak tahu di mana kiblat, ditanyakan tempat wuduk tak tahu di mana tempat wuduk. Maknanya persediaan berbuka puasa di gereja, di setting gereja itu sebenarnya lari langsung dengan cara kita berbuka puasa. Para penonton yang nombor 9, kita ada cara-cara, ada akhlak-akhlak berbuka puasa sebenarnya. Yang akhlak-akhlak itu memanglah satu tempat yang agak asing bagi mereka, akhlak itu tidak dapat dijaga. Nombor 2, peristiwa itu berlaku dalam mana orang-orang Islam dikatakan untuk berbuka puasa, tetapi pengisiannya pengurusi daripada pukul 6.30 kami diberitahu sampailah pukul 11 malam, pengisiannya lagu-lagu Kristian, ucapan-ucapan Kristian, nyanyian-nyanyian Kristian, testimoni-testimoni Kristian, peralatan-peralatan Kristian. Jadi saya ingin mengatakan kalau ada orang yang menyanggah itu bukan satu peristiwa untuk memesongkan akidah, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor pun mengatakan, ya, memang wujud usaha untuk memesongkan akidah pada malam 3 hari bulan itu. Tetapi Sultan juga memberitahu kita bahawa bukti-bukti tidak cukup dari segi teknikalnya untuk membawa ke mahkamah. Cukuplah dengan JAIS memberi kaunseling kepada mereka-mereka yang terlibat. Tapi apa yang saya nak ayah? Datuk, saya nak mencelah. Mengikut pengetahuan saya lah. Menteri Besar ada menubuhkan suatu majlis syura dalam menangani isu di UMC ni. Seolah-olah tidak percaya dengan kuasa ataupun ke tanggungjawab yang JAIS pegang selama ini. Dan pihak istana tidak bersetuju dengan penubuhan majlis syura itu. Mungkin Datuk boleh terangkan kepada kita dengan lebih. Yalah, itu pun bukan menjadi satu benda yang kata orang rahsia, sebab dilaporkan dalam akhbar, dilaporkan dalam mana-mana media pun ya. Sebelum itu Menteri Besar pada hari yang kedua itu telah telefon pemimpin Kristian yang saya tidak mahu menamakan siapa, seolah-olah memohon maaf di atas apa yang dilakukan oleh JAIS, dan Menteri Besar melakukannya tanpa merujuk kepada saya. Sepatutnya exco agama yang bertanggungjawab tentang agama, bertanggungjawab kepada MAIS, bertanggungjawab kepada Sultan, sayalah sepatutnya yang patut dirujuk. Orang yang pertama patut rujuk oleh Menteri Besar, tapi Menteri Besar tidak membuat rujukan kepada saya, sebaliknya mengangkat telefon, bercakap dengan pimpinan Kristian, memohon maaf dan regret tentang apa yang berlaku dan apa yang telah lakukan oleh JAIS. Dan dia juga beberapa hari berikutnya memberitahu telah menubuhkan Majlis Syura. Majlis Syura kononnya beberapa orang yang dilantik untuk menyelesaikan masalah. Tetapi sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan agama ni dan di Selangor ini, untuk pengetahuan saudara para penonton, sudah ada mekanismenya. MAIS ada, JAIS ada. Kalau mengikut istana tak perlu lagi Majlis Syura. Kita ada MAIS, kita ada JAIS, kita ada Mufti, kita ada Majlis Patuan Negeri dan sebagainya. Apa perlu lagi syura? Sebab itu rasa saya istana kurang setuju dan tidak setuju dengan penubuhan Majlis Syura. Tapi apapun penutupnya, Sobat Pengerusi, saya merasakan inilah, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengatakan inilah dia sebenarnya yang berlaku dalam hal penyelewengan akidah ini di Selangor. Kenapa di Selangor? Kita khususkan kepada Selangor sebab antara negeri-negeri di Malaysia ini agaknya pusat pentadbiran, pusat pembangunan, pusat tamadun, pusat kehebatan pembangunan umat rasanya di Selangor. Sebab itu saya rasa inilah tapak yang paling hijau, macam hijau di belakang. Tapak yang paling hijau
untuk golongan-golongan penyeleweng akidah itu memulakan ataupun menyasarkan gerakan mereka di negeri Selangor ini. Terima kasih Datuk. Sidang penonton yang dihormati sekalian, kita berhenti seketika dan kita akan kembali dengan kupasan yang lebih lanjut tentang isu penyelewengan akidah ini. Satu saluran baru media, IMR Network, online real time. Dari sudut program yang kita sajikan terlingkup dalam satu lingkungan, bidang-bidang, termasuklah bidang politiknya, bidang ekonominya, bidang keusahawanannya, bidang kemasyarakatannya, bidang pendidikannya, bidang keluarganya, bidang remajanya, bidang wanitanya. Saluran insya-Allah penyelamat umat, namanya saluran IMR Network. Alhamdulillah, sidang penonton yang dihormati sekalian, kita kembali dalam membincangkan isu kita pada hari ini, iaitu penyelewengan akidah dan cabarannya kepada umat masa kini. Saya nak pergi kepada Ustaz. Dalam isu penyelewengan akidah, khususnya dalam isu DUMC yang berlaku pada Ogos 2011 yang lalu, kita lihat kebanyakan pemimpin-pemimpin di dalam Pakatan Rakyat, okey, di dalam DAP, PKR, dan ada sebahagian daripada pemimpin-pemimpin PAS sendiri menentang usaha JAIS dalam isu DUMC itu. Merujuk kepada persoalan ini, saya suka untuk mengajak semua hadirin, semua pendengar untuk kita renung sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Luqman ini, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, dengan kamu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya syirik ini dosa yang amat besar. Bila sebut dosa yang amat besar ini, daripada nasihat Luqman kepada anaknya ini, jelas bahawa saja perkara utama dan yang paling penting yang perlu diajar dalam konteks kita orang Islam ialah akidah, supaya tidak menjadi orang yang bergelar musyrik. Tetapi apabila kita memperkatakan tentang dosa besar ini, sesuatu yang sepatutnya dirasai sensitif oleh kita ni. Orang Islam sepatutnya merasa bila sebut dosa ni, dia rasa sesuatu yang perlu dihindar, perlu dielakkan, perlu dibenteras sehabis-habisnya. Dan apatah lagi, syirik ini merupakan satu dosa yang amat-amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di penafian tentang kewujudan gerakan penyelewengan akidah ini seolah-olah membawa satu bentuk restu ataupun kita kata subhat, yang kita boleh membawa kepada apabila adanya umat Islam yang terlibat, dan kita menafikan kewujudan mereka ini kerana kita nak mempertahankan, kerana kita nak menjaga hubungan baik atas dasar politik, kerana pengurusan sebut parti-parti politik tadi. Maka ketika itu seolah-olahnya kita telah meletakkan agama ini di bawah dengan mengutamakan kedudukan politik itu mengatasi kepentingan agama. Sedangkan soal akidah ini soal dosa yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi apabila adanya pemimpin Islam, adanya penafian yang mengatakan soal akidah ini tidak wujud, soal penyelewengan akidah ini tidak berlaku, padahal suasana yang berlaku itu jelas menunjukkan kecenderungan. Dan saya ingat bukan kali pertama di UMC saja, ada seorang rakan memberitahu, seorang pemimpin juga, bekas pimpinan pembangkang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, menceritakan berulang kali dengan saya pengalaman beliau berada di dalam sebuah gereja di Sibu, Sarawak, dan beliau menyaksikan secara langsung bagaimana orang Islam dimurtadkan, dan beliau bertanya secara langsung kepada padri yang 5 tahun
berkhidmat di gereja di Sibu ini memperkatakan tentang jumlah yang telah dimurtadkan umat Islam ini menjangkau lebih daripada 5,000 orang. Subhanallah. Jadi kenapa dengan fakta-fakta sebegitu kita mengenepikan soal kepentingan kembali kepada landasan memperjuangkan tuntutan Islam yang pertama sekali, membasmi syirik ini, menjaga akidah Islam ini sebagai keutamaan, kita gantikan dengan satu bentuk hubungan politik yang mengatasi daripada kepentingan agama untuk kita menjaga supaya rakan kongsi kita, kedudukan kita, kesatuan politik ini tidak goyang, tidak tergugat hanya kerana soal akidah Islam ini. Jadi soal ini yang penting ini. Maka apabila pemimpin Islam mengatakan menafikan tentang kewujudan penyelewengan akidah di kalangan umat Islam ini, maka dia merupakan satu bentuk pembohongan yang paling besar sekali dalam konteks masyarakat yang boleh didedahkan dengan fakta-fakta yang cukup hebat, pengakuan-pengakuan yang direkodkan serta pembuktian-pembuktian yang menunjukkan bahawasanya gerakan memurtadkan orang Islam, menyelewengkan akidah Islam ni rancak bergerak dengan cukup terancang di dalam negara kita ini. Ustaz, saya nak mencelah sikit yang berbagai Datuk. Mungkin Datuk boleh ulas sedikit sebab ketika isu di UMC itu berlaku, Datuk di antara pemimpin-pemimpin di Selangor ini yang keras menyatakan bahawa isu itu perlu dibantras dan sebagainya, dan ada sebahagian daripada pemimpin-pemimpin di dalam Pakatan Rakyat itu sendiri menafikan seolah-olah perkara itu sengaja diada-adakan dan sebagainya. Memang kalau kita lihat para penonton yang dihormati sekalian, ya, saya ditempelak habis-habisan, ya. DAP menempelak saya, PKR menempelak saya. Yang saya jadi heran dan takjub saya ialah pimpin-pimpin PAS negeri di Selangor dan di luar Selangor pun menempelak saya. Sepatutnya orang inilah yang berada di depan, di kiri dan kanan saya untuk mempertahankan saya, sebab inilah perjuangan PAS. Ya, saya. Kalau misalnya PAS sudah meninggalkan perjuangan untuk menegakkan syariat Islam, menegakkan amalan Islam, menegakkan akidah Islamiah, siapa lagi? Siapa lagi, Ustaz? Kalau misalnya orang PAS sendiri dah angkat bendera putih seperti itu, apa lagi nak diperkatakan kepada PAS? Okey. Tapi yang saya nak sebutkan itu, soal penafian ini saya rasa lebih kepada sebab-sebab politik. Takut nanti kalau kita mengiyakan kerja-kerja yang dibuat oleh Jais, oleh Hasan Ali dan sebagainya, takut pertama hilang undi orang-orang yang bukan Islam. Takut yang kedua, nanti takut dimarahi oleh orang-orang yang bukan Islam. Takut yang ketiga, takut cita-cita mereka untuk menawan Putrajaya tidak tercapai. Bahkan kalau kita lihat, ya, saya sebenarnya mempunyai kekuatan di situ, ada sedikit kekuatan dengan sokongan daripada teman-teman MAIS, Manjais dan teman-teman yang saya jumpa. Hampir semuanya orang Islam menyokong saya dalam gerakan ini. Yang faham, terutama mereka yang faham tentang kedudukan perkara, tentang memurtadkan orang Islam itu. Tapi apa yang saya nak sebut di sini ialah ini atau mengusi sebab yang kedua saya fikir ialah selain daripada yang sebab yang pertama tadi yang rangkaian sebab-sebab itu, sebab yang kedua ialah memang dalam pemikiran mereka tiap-tiap parti ni, ambil DAP misalnya, memang dah nak menjadikan kalau misalnya mereka beroleh kuasa, sebagaimana dilaporkan kepada kita, sebagaimana yang beritahu berulang-ulang dia beritahu, mereka nak menegakkan sebuah negara republik. Yang mudah bagi mereka menggugurkan bahawa Malaysia ialah agama Islam ialah agama persekutuan, itu mudah digugurkan. Bantuan-bantuan kepada orang Islam mudah digugurkan. Institusi-institusi Islam mudah digugurkan. Penyebaran agama Islam mudah digugurkan. Seluruhnya. Kalau misalnya niat mereka nak ke Putrajaya dan menjadikan Malaysia ini sebuah republik. Dan berikutan dengan itu. Bahkan yang ekstrimnya yang saya dengar, yang saya dah beritahu, saya nak minta maaf dan saya harap benda ini tidak betul. Tapi teman-teman yang memberitahu itu dengan fakta-fakta dan menunjukkan juga dengan contoh-contoh kepada saya untuk menjadikan negara Malaysia negara Kristian misalnya. Untuk menjadikan pimpinan utama daripada kalangan Kristian misalnya. Bahkan nak menjadikan disebut ini bukan saya menyebutnya. Dikatakan beberapa kata orang pemimpin dan juga beberapa orang pengendali-pengendali dalam jabatan-jabatan yang utama dalam negara ini juga pun terdiri daripada orang-orang Kristian. Jadi saya nampak Tuan Pengerusi, memang sudah ada jalinan itu sudah ada. Jadi maknanya apa pun saya buat, apa pun MAIS buat, apa pun Jais buat,
memang mereka tentang, sebab itu bertentangan sekali dengan fahaman mereka sebagai sebuah parti politik, terutamanya DAP, fahaman mereka sebagai sebuah parti politik namanya PKR yang liberal sifatnya, fahamannya pahaman liberalisme, dan dalam PAS sendiri ada orang yang tertawan dengan fahaman yang dibawa oleh Anwar Ibrahim, terutamanya golongan parasit dalam PAS yang memang nak melihat supaya kita tidak membawa isu-isu ini ke pengetahuan masyarakat. Terima kasih Datuk. Saya nak kembali kepada Ustaz Rusdi. Dalam konteks di Selangor sendiri, kenapa Ustaz melihat budaya penyelewengan akidah ini ataupun gerakan memurtadkan orang-orang Islam ini sangat mudah berlaku di Selangor? Kalau dalam konteks Islam, dia dipanggil gerakan dakwah. Tuntutan untuk orang Islam berdakwah. Umpama kita hari ini cuba menyampaikan dakwah dan penubuhan IMR network ini untuk berdakwah. Dalam konteks agama lain dinamakan dakwah. Mereka juga berusaha untuk mengembangkan ajaran mereka, fahaman-fahaman mereka. Cuma dalam konteks negeri Selangor ni, Tuan Pengerusi, ialah apabila kita berdepan dengan suasana masyarakat yang sifatnya majmuk, kemajmukan yang paling ketara itu di antaranya berlaku di negeri Selangor. Negeri Selangor kemajmukannya berbeza dengan kemajmukan di negeri Kelantan contohnya. Beza di situ. Jadi apabila suasana itu memberi ruang yang lebih besar tentang kewujudan agama-agama ini, rumah-rumah ibadat ini, di samping kemakmuran ekonomi rakyatnya itu sendiri, kemakmuran ekonomi masyarakat Selangor ini negeri yang maju, negeri yang mempunyai tahap pencapaian ekonomi yang baik, maka atas dasar itu kita dapati usaha untuk menguasai tempat yang utama, tempat yang penting, yang strategi ini merupakan satu kaedah yang diamalkan sekian lama. Mana-mana lokasi yang sifatnya strategi itulah yang akan menjadi sasaran. Dan dalam konteks negara Malaysia ini, Selangor di antara negeri yang strategi kedudukannya. Yang di Selangor inilah pertama diisytiharkan negeri maju. Selangor ini center, Lembah Kelang ini center kepada pusat pentadbiran, pusat kemajuan, pusat pembangunan, dan di sinilah terletaknya institusi-institusi penting dalam tadbir urus sesebuah kerajaan itu. Maka sebab itu kita dapati apabila center ini, tempat utama ini dijadikan sebagai sasaran utama untuk dilemahkan dan dilemahkan masyarakat, di antara kelemahan yang paling dahsyat ialah diserang pada akidah mereka. Apabila umat Islam itu lemah akidahnya, maka wujudlah virus-virus yang akhirnya melemahkan kesatuan umat Islam itu sendiri, dengan fahaman-fahaman liberalnya, pluralismenya. Akhirnya kebergantungan pegangan umat Islam kepada Islam itu semakin lemah, maka pada saat dan ketika itu Islam menjadi semakin lemah. Dan ini memberi ruang kepada apa yang disebut oleh Datuk tadi tentang agenda-agenda yang lebih besar daripada itu, yang harusnya kita takut tentang bagaimana perancangan-perancangan nak mengubah dasar, mengubah sistem negara ini dengan meletakkan negara ini menjadi negara republik dan menjadikan negara ini negara yang dibuang institusi Islam yang digantikan dengan Kristen. Itulah yang akan menjadi hala tuju mata. Nah, kenapa Selangor? Kerana bermula di Selangor inilah yang akan menjadi contoh kepada negeri-negeri lain. Dan di Selangor ini pusatnya lemah, pusatnya mudahlah bagi mengembangkan sesuatu agenda yang lebih dahsyat daripada itu. Dan sebab itulah kita menyeru supaya rakyat Selangor kena ada satu bentuk kesedaran yang sangat-sangat menentukan masa depan. Jantung utama ini, kalau rakyat Selangor boleh pertahankan, boleh kembali atas nama kesatuan umat, menerajui survival umat ini sebagai moto MR ini, kita nak selamatkan akidah umat Selangor sebagai sebuah negeri yang menjadi kekuatan kepada negeri-negeri yang lain. Dan inilah di antara dakwah yang perlu kita laksanakan, dan kita menyeru kepada masyarakat supaya kembali kepada keyakinan Islam itu sebagai satu bentuk ajaran bagi menolak segala bentuk dakwah, dan menolak juga mana-mana pemimpin yang membawa kepada ruang untuk
penyebaran dakwah-dakwah yang boleh melemahkan Islam ini. Terima kasih Ustaz. Kita masih lagi nak berbicara dalam konteks Selangor ni sendiri Datuk. Jika kita lihat penafian yang dilakukan oleh sebilangan besar daripada pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat tentang isu gerakan kristianisasi ini, adakah perkara ini akan menyuburkan lagi gerakan ini di Selangor? Semestinya, tapi sebelum itu saya nak tambah sikit tentang apa ni. Kenapa misalnya Selangor ini menjadi tumpuan? Yes. Kalau kita lihat ada beberapa perkara yang menyebabkan orang-orang pengembang-pengembang, pendakwah-pendakwah yang nak menyelewengkan akidah ini suka pergi ke tempat itu. Pertama, kalau ada orang-orang miskin, orang-orang yang melarat. Kalau kita di Selangor ni memang tak ramai orang miskin, tetapi di bandar dan di pinggir-pinggir bandar terdapat orang-orang yang hidup dalam keadaan agaknya yang sulit. Dalam kesulitan itulah datang pengembang-pengembang agama yang lain untuk menyelamatkan mereka, membantu mereka. Dengan bantuan itu, maka mereka sebahagiannya sanggup menggugurkan akidah yang ada kepada mereka. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang mengidap penyakit-penyakit misalnya HIV dan sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui, HIV tak berapa ramai di Kedah, tak berapa ramai ambil di Pahang pun tak berapa ramai, tapi ramainya di Selangor ini. Maka mereka mendekati pesakit-pesakit yang sedemikian. Yang ketiga, biasanya Selangor ni menampung, dia jadi referral, hospital referral. Misalnya kanser di Selangor, misalnya penyakit-penyakit yang kronik di Selangor, ada hospital khas misalnya, ada bahagian-bahagian khas untuk menampung pesakit-pesakit. Datang daripada Sarawak, datang daripada Sabah, datang ke Selangor ni, datang daripada Perak, datang ke Perlis, datang ke Selangor ni untuk mendapatkan rawatan penyakit-penyakit yang sedemikian. Jadi pengembang-pengembang agama ni suka pergi ke tempat-tempat orang yang menerima penyakit yang kronik seperti ini. Mereka akan duduk, mereka akan meraihkan sampai putus nyawa. Sampai putus nyawa mengharapkan supaya orang ini mati dalam keadaan akidah yang bukan akidah Islam. Ini yang berlaku sebenarnya. Yang keempat yang saya tengoklah kenapa Selangor ni menjadi buruan tentang mereka yang nak menyelewengkan akidah ini ialah kerana di Selangor ini sekolah-sekolah banyak, universiti-universiti banyak. Dia ni pahaman yang ni nak menyelewengkan akidah ni, profesor pun dia pergi, pelajar-pelajar pun dia pergi. Hatta saya diberitahu pelajar-pelajar sekolah menengah rendah, menengah dan menengah atas adalah menjadikan tumpuan kepada mereka mengembangkan dakwah sama ada Kristiannya, sama ada apa dakwah yang lainnya untuk menyelewengkan akidah. Tapi balik pada soalan yang ditanyakan kepada saya tadi tentang penafian itu ya. Dan penafian ini, saudara, saya nak menyebutkan ya, selagi orang-orang ini menafikan, pemimpin-pemimpin PKR menafikan, pemimpin PAS menafikan, pemimpin DAP menafikan, saya merasakan dengan bukti-bukti yang ada. Satu bukti yang saya nak sebutkan, ini sudah dirakam, ada dalam rakaman dan bukan rahsia lagi. Sebenarnya Jati dan juga kita punya Yayasan Murni Aqidah sudah pun menayangkan video yang memaparkan orang Islam yang dah masuk dan telah menukar agama menjadi Kristian, sudah memberitahu kepada kita, dan dia juga dilantik menjadi pastor, telah memberitahu kepada kita di bawah dia saja setiap minggu ada 300 orang Melayu yang dididik di gereja-gereja untuk mendapatkan pahaman yang lebih dalam tentang Kristianiti ini. Keseluruhannya dikatakan ada hampir 20 begitu pastor-pastor Melayu, dan dalam PJ saja, Petaling Jaya, Kelana Jaya, sebahagian daripada Shah Alam, ada 3,000 orang. 5,000 tadi di Sibu, 3,000 orang. Bagi saya, para penonton yang dirahmati sekalian, walau satu orang pun kalau akidahnya digugurkan, kalau kepercayaan keyakinannya kepada keesaan Allah tergugur, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menerima azab di dunia dan azab di akhirat yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu seorang pun kita mesti concern, apalagi 5,000 di Sibu, apalagi 3,000 di Kelana Jaya, di Petaling Jaya. Sesungguhnya para penonton yang dirahmati sekalian, yang juga menjadi pengundi-pengundi dalam pilihan raya akan datang, buat satu percaturan, buat satu pilihan yang tepat supaya jangan melantik, jangan memilih orang-orang yang tidak memberikan perhatian kepada proses
untuk menyelewengkan akidah yang genting sekarang kedudukannya di negeri Selangor ini. Terima kasih Datuk. Masa sangat mencemburi kita dan kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Satu saluran baru media, IMR Network, online real time. Dari sudut program yang kita sajikan terlingkup dalam satu lingkungan, bidang-bidang, termasuklah bidang politiknya, bidang ekonominya, bidang keusahawanannya, bidang kemasyarakatannya, bidang pendidikannya, bidang keluarganya, bidang remajanya, bidang wanitanya. Saluran insya-Allah penyelamat umat, namanya saluran IMR Network. Alhamdulillah, sidang penonton yang dihormati sekalian, kita masih lagi di dalam membincangkan isu penyelewengan akidah dan cabarannya kepada umat masa kini, khususnya bagi mereka-mereka yang tinggal di Selangor dalam konteks perbincangan kita pada hari ini. Saya nak terus pergi kepada Ustaz Rusdi. Pada pendapat Ustaz secara peribadilah sebagai penduduk di Selangor ini sendiri, adakah Pakatan Rakyat masih lagi relevan dalam nak memimpin masyarakat di Selangor khususnya pada pilihan raya akan datang ini? Saya nak melihat konteks ini dalam konteks sejarah perutusan para Nabi dan Rasul. Di antara perkara yang menjadi agenda utama diutuskan Nabi dan Rasul ialah untuk membenteras syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengeluarkan manusia daripada penghambaan kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika begitulah sifatnya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, maknanya di antara tugasan utama yang didatangkan para nabi dan rasul ialah untuk mengembalikan landasan akidah umat manusia kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadi satu kewajipan juga kepada para pemimpin mewarisi tuntutan, mewarisi sifat, mewarisi amanah yang dibatangkan oleh para nabi dan rasul, iaitu menyelamatkan akidah umat Islam. Itulah sifatnya. Dan apabila kita memperkatakan tentang kepimpinan ini, dan kita dapati dalam konteks sejarah negara kita sekalipun, dakwah Islam itu bermula dengan keislamannya raja-raja Melayu. Apabila raja-raja Melayu ini memeluk Islam, maka masyarakat Melayu ketika itu juga menjadi masyarakat beragama Islam. Maka dia menjadi simbol hingga ke hari ini. Dan sebab itu kita katakan berlakunya sempena tema Ma'al Hijrah kita pada hari ini. Kita sambut tahun baru ini di antara proses penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kerana mementingkan kuasa. Di Mekah Rasulullah tidak dinobatkan sebagai pemimpin, tidak diangkat sebagai ketua, tidak diiktiraf di Mekah. Maka akhirnya Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan di Madinah itu Rasulullah diberikan kekuasaan, diangkat sebagai ketua negara, diangkat sebagai pemimpin. Dengan kekuasaan itulah membolehkan baginda menyusun masyarakat, menyusun agenda dakwah, membentuk masyarakat Islam, membentuk negara Islam, membentuk perundangan Islam. Pentingnya kuasa. Sebab itulah pemimpin ini tanggungjawab utama, dan dia mesti kembali kepada peranan Rasul, menyelamatkan akidah. Jika pemimpin ini tidak berupaya untuk mempertahankan akidah Islam, maka apa bezanya dia sebagai orang Islam dengan orang yang bukan Islam? Tidak ada bezanya. Kepimpinan Islam meletakkan satu bentuk asas yang menentukan kesejahteraan di hari akhirat ialah pada syiar Islam itu sendiri, tanda ketakwaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan, mempertahankan syiar Allah Subhanahu wa, tanda
dalam hatinya adanya ketakwaan. Apabila kita menolak ini, kita tidak mempertahankan syiar ini, tidak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akur dengan desakan-desakan, kita akur dengan tuntutan-tuntutan, kita akur dengan musuh-musuh Islam sehingga kita menggadaikan kedudukan Islam, kita membiarkan dan kita menafikan bahawasanya wujudnya gerakan untuk memurtadkan akidah Islam ini, maka itu tandanya dalam hati kita juga hilang nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam sepatutnya melihat suasana ini sebagai isu agama. Ini bukan isu politik, isu agama. Nak memilih kepimpinan ini pemimpin yang terbina di atas kekuatan takwa. Jika ketakwaan ini tidak ada, maka pemimpin ini akan meletakkan kuasanya mengatasi segala-galanya. Maka inilah kebimbangan kita. Dalam konteks apa yang disebutkan oleh pengerusi tadi, saya bimbang, sangat-sangat bimbang, dan saya menyuruh kepada rakyat Selangor juga menzahirkan kebimbangan ini untuk kita menilai semula kebolehan, keupayaan kepada peluang yang telah diberikan selama tempoh hampir 5 tahun ini. Kita dapati persoalan mengenai akidah umat Islam ini tidak dilihat sebagai satu agenda utama, tetapi menjadi satu agenda sampingan bagi menentukan kekuasaan, seolah-olah memisahkan di antara agama ini sebagai hak individu dan kerajaan tidak mempunyai tanggungjawab yang kuat untuk mempertahankan Islam. Inilah kebimbangan saya yang berlaku di Selangor ini. Terima kasih Ustaz. Datuk mungkin ada tambahan kepada soalan saya tadi, dan adakah Pakatan Rakyat di Selangor khususnya dapat menjadi benteng kepada umat Islam di Selangor? Saya rasa soalan itu paling menariklah, dan Ustaz Rusdi pun telah menjawabnya dengan jawapan yang sangat meyakinkan kita. Tapi bagi saya lah ada beberapa perkara. Pertama sekali tentang berupaya atau tidak berupaya mereka PKR, PAS dan DAP menjadi benteng. Bila sebut benteng ni, maknanya benteng kena kuat dan orang boleh bersandar dengan benteng itu. Tapi kalau misalnya benteng tu macam pagar makan padi, harapkan sokong membawa rebah, inilah yang berlaku di Selangor sekarang ini. Dari segi konteks kita membincangkan mengenai akidah ini. Ambil contoh yang masih lagi sedang dibincangkan hebat, dah 9 hari dah rasa saya dibincangkan, iaitu naib Presiden kepada PKR Nurul Izzah menyatakan bahawa di atas nama kebebasan beragama yang diberikan kepada orang yang bukan Islam, kebebasan yang demikian untuk memilih mana-mana agama juga patutnya disambungkan kepada orang Melayu dan orang Islam. Jadi ini kan satu pernyataan membuka pintu yang tidak luaskan lagi, jalan yang sempit diluaskan lagi, jalan yang tidak bertar ditambahkan jadi highway jalan itu misalnya, untuk membolehkan orang menukar agama. Menukar agama inilah sebenarnya yang sedang kita bincangkan. Bahkan statement yang dikeluarkan Nurul Izzah itu, saya tak tahulah. Kalau boleh gelak dalam hati, gelak dalam hati. Kalau boleh ketawa, ketawa. Kalau boleh menggambarkan meloncat sampai ke langit, meloncatkan sampai ke langit. Kepada mereka yang nak menyebarkan ajaran-ajaran untuk menyelewengkan akidah umat Islam. Memang ditunggu-tunggu kenyataan yang sedemikian. Dan kenyataan ini datang bukan daripada orang kampung, bukan datang daripada pengulu, bukan datang daripada ketua kampung, tapi datang seorang naib presiden yang bercita-cita untuk menawan Putrajaya yang kemungkinan tempat sebagai menteri telah diletakkan kepada beliau. Okey, nombor 2. Saya nak menyebutkan sama ada mereka mampu tak mampu jadi benteng. Tak mampu nak jadi benteng sebab mereka sendiri pun dalam buku jingga, semuanya rujuk buku jingga. Apa pun buku jingga, apa buku jingga. Dalam buku jingga tak ada catatan, tak ada provision, tak ada peruntukan untuk negara Islam sebagaimana yang dipahami oleh orang PAS. Untuk hudud sebagaimana yang dipahami oleh orang PAS. Untuk mengadakan satu peruntukan di mana Islam itu direncanakan sedemikian rupa yang menjadikan Islam itu betul-betul menggambarkan Islam itu ialah agama persekutuan. Tidak ada dalam buku jingga. Untuk menyebutkan orang Melayu, menaikkan martabat orang Melayu, kehebatan orang Melayu. Hari ini, semalam saya betul-betul luka rasa hati saya. Sebab ada cadangan daripada 2 NGO, satu luar negara dan satu dalam negara, untuk mencadangkan supaya dimansuhkan artikel 153 iaitu keistimewaan orang Melayu dan Bumiputera, dan satu lagi memansuhkan artikel 89. 89 ialah tanah Rizab Melayu. Jadi kalau misalnya ini rupa manusia-manusia
yang nak mentadbir, nak memimpin terus kita di Selangor ni terutamanya, di Malaysia ini amnya, apakah teman-teman yang akan mengundi, penonton yang akan mengundi mereka akan terus mengundi mereka? Kalau inilah persembahan mereka setakat hampir 5 tahun yang mereka tunjukkan ini. Maka sebab itu yang ketiga saya merasakan, sebut tentang benteng lagi, saya merasakan diri mereka sendiri pun tak ada keyakinan. Diri mereka sendiri pun tidak menggambarkan yang mereka mampu sebenarnya membawa cara hidup sebagai manusia beragama, manusia yang ada Tuhan, manusia yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana masalah moral? Mungkin dalam satu sesi yang lain kita boleh bercerita tentang masalah moral yang telah melanda pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Rakyat, terutama kita PKR dan sebagainya. Ini kalau orang-orang ini moral berkaitan dengan agama, moral berkaitan dengan akidah, moral berkaitan dengan syariat, maka dengan orang-orang yang sedemikian jangan harapkan pagar akan makan padi. Bukan saja akan makan padi, segala rumput dia akan makan, segala tanaman dia akan makan, dan orang petani-petani itu sendiri pun akan dimakan oleh pagar itu. Okey, Ustaz, dalam masa 30 saat mungkin kita boleh simpulkan tentang isu akidah kita khususnya yang berlaku di negeri Selangor, dan mungkin ada saranan yang Ustaz boleh bagi kepada pemilih-pemilih yang akan mengundi pada PRU ke-13. Pertama sekali saya nak memperingatkan kita sebagai ibu bapa, menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan akidah anak-anak ini berada di landasan akidah Islam. Ibu bapa seharusnya peka dan menjadi tanggungjawab untuk mengambil tahu, tidak lagi menyerahkan kepada kebijaksanaan anak-anak. Nah, kita kena ambil tahu sejauh mana kekuatan akidah ini terbina dan terpahat dalam diri anak-anak kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya nak menyeru juga kepada umat Islam di mana juga bukan sekadar di Selangor yang boleh sampaikan mesej ini, supaya apabila memperkatakan soal Islam ini, dia merentasi segala tema-tema yang lain. Islam ini sifatnya tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih, tidak, yang maha tinggi dan tidak boleh diatasi oleh mana-mana perkara, termasuklah agenda politik, termasuklah kedudukan kuasa dan segala yang lain selain daripada membesarkan dan mempertahankan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu rakyat Selangor perlu sedar bahawasanya sekiranya kita nak mengharapkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita takutkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala beringatkan kepada kita tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengutuskan individu-individu untuk menyampaikan peringatan-peringatan, dan sekiranya peringatan itu ditolak, maka kita bimbang itulah saat musibah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam konteks ini Tuhan telah memudahkan kepada kita bahawasanya umat Islam perlu kembali kepada satu bentuk kesatuan umat bagi memelihara dan menjaga akidah umat Islam ini. Dan kesatuan itulah, jika dahulunya kita lihat kita tercari-cari sesuatu pembaharuan dengan harapan mendapat sesuatu yang lebih baik, dan tiba masanya kita menilai semula. Rakyat Selangor perlu menilai semula sebab kita telah ada contoh. Bagaimana contoh yang telah diberikan ini, sama ada persoalan akidah Islam itu diperjudikan ataupun tidak. Dan gambaran yang berlaku di Selangor, suasana yang digambarkan di Selangor ini, sebenarnya tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, jelas menunjukkan satu bentuk ancaman akidah yang maha dahsyat yang perlu ditangani, dan umat Islam perlu menolak segala bentuk usaha-usaha dan calon-calon pemimpin-pemimpin yang teras perjuangan mereka, matlamat perjuangan mereka mengenepikan soal Islam ini, tidak mengutamakan dan tidak menitik beratkan soal akidah Islam ini. Perlu kita tolak, perlu kita atasi, dan perlu kita hindarkan daripada ruang yang akan diberikan kepada kita menjelang PRU yang akan datang ini, insyaAllah. Terima kasih. Datuk, pula kesimpulan dalam masa 30 saat. Kesimpulan yang pertama sekali, saudara, negeri Selangor ini menjadi tempat utama yang disukai oleh mereka yang nak mengembangkan akidah, menyelewengkan akidah. Nombor dua, saya nak bagi tahu bahawa kita memerlukan benteng-benteng. Dan benteng-benteng ni mestilah terdiri daripada pemimpin-pemimpin yang mempunyai kekuatan akidah, kekuatan syariah, kekuatan akhlak. Nombor tiga, saya rasa tidak lain dan tidak bukan, seluruh rakyat Selangor yang jumlahnya 5 juta ini, 5 juta lebih ini, kita merasakan mereka harus diberikan kesedaran. Kesedaran bukan saja daripada peringkat diri, peringkat keluarga, masyarakat, jiran dan masyarakat yang lebih besar lagi, tentang bahaya program yang diatur begitu rapi, begitu leceh
untuk menukarkan akidah, menukarkan pahaman agama orang Islam kepada agama yang lain. Kemudian yang keempat, saya rasa tidak lain dan tidak bukan, kita kena yakin dengan kebolehan kemampuan seperti MAIS, seperti JAIS untuk bersama-sama dengan kita, dan kita hulurkan tangan kita. JAIS dengan MAIS saja tak mampu nak jaga 9 daerah di negeri Selangor ni daripada Sabak Bernam sampai Sepang. Tetapi dengan tuan-tuan dan perempuan sebagai JKK, tuan-tuan dan perempuan sebagai Aljatan Kuasa Masjid dan Surau, tuan-tuan dan perempuan sebagai berbagai-bagai lagi NGO yang ada, mari kita gembling seluruh tenaga pemikiran, seluruh pemerhatian, seluruh tindakan kita bagi mencegah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu dosa yang tidak pengampunan, tidak ada pengampunannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa mensyirikkan diri, mensyirikkan anggota keluarga, mensyirikkan anggota masyarakat yang sedang berjalan begitu hebat di bumi Selangor ini. Terima kasih Datuk, terima kasih Ustaz Rusdi Long di atas kupasan isu penyelewengan akidah kita pada kali ini. Dan kepada sidang penonton yang dihormati sekalian, tepuk dada, tanyalah selera kita masing-masing, adakah kita akan memperjudikan agama kita demi kepentingan politik dan sebagainya. Jadi sehingga kita bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.